Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Abdul, saudara Itu Sani, saudara Hamzah Abdullah, begitu juga saudara Mazlan anak Khalid, saudara saudara Asri Zan, Pak Jan, saudara Puan Nuraini Adnan, saudara Ilyas Muhammad. Terima kasih sahabat malam bersama saya bersama dengan Zamari LC. Kita juga Cik Ani, saudara Hani Abdullah, Waalaikumsalam. Joka Karim, saudara Durian Runtuh pun ada, saudara Syukur Jamil, sahabat malam bersama dengan saya, saudara Hafizan, saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk juga hadir. Terima kasih saudara Ahmad Mak. Kita juga dengan saudara Pedel, saudara Vivo, Tuan Haji Azhar, Abu Mana, apa khabar Tuan Haji? Moga sihat. Saudara Nur Azman dari Kedah, dari Pokok Sena Kedah, saudara Nur Azman. Surusmini dari Pontian, saudara Yusof Awang dari Tanah Merah, Kelantan, hadir tanpa jemu katanya. Terima kasih saudara Yusof, Mayu Boro, saudara Muhammad Aside dari Kuantan, Rosini Korongot dari Sarawak. Begitu juga Zari Yi dari Pasir Mas Kelantan, saudara Eni Kristi, Nur Azia Azizan dari Alopongsu Perak, saudara Saleh Lembang, Izzuddin dari Pulau Pinang. Cuaca panas katanya. Orang lain semua sejuk ni saudara. Saudara Ramli Karim dari Keluang, saudara Pak Chu dari Langkap, Ani Abdullah, saudara Kamis Nadi, dia kata bahu hujan, dah start hujan. Saudara Muhammad Nazir Syafi'i dari Alostar, saudara Jalal Ali, saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang, Nur Sita Abdul Rahman dari Simpang 4 Taiping, saudara Maruzik Yusid, saudara Akbar Tajuddin, saudara Amir Fauzi. Itu juga dengan saudara Sobri, teman kita dari Pasir Mas ni, siapa dia tadi? Saudara Zari dari Pasir Mas, saudara Syabudin dari Cyber Jaya hadir. Terima kasih. Kita juga Pokman, Waalaikumsalam, salam dari Kemaman, saudara Jukmat, saudara Lokman, saudara Zamri TJ, saudara Waksu, apa khabar? Salam dari Larut katanya, saudara Zali. Begitu juga Mansur Ahmad, saudara Muhammad Jas, Puan Hasnah Jaafar. Teman-teman kita yang tak sempat saya satu, yang Maya, saudara Abdul Aziz Abdul Hamid. Begitu juga Marafiah Abdullah, saudara Abdul Malik, saudara Roipa dari Dungun, Puan Hamidah Kamat. Terima kasih hadir. Syukri Abu, saudara Puan Azizah Razaina, Haslinda Azizah Razaina dari Taiping, saudara. Baik saudara, yang mana yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Pencerahan masih diteruskan, macam-macam cerita hari ni saudara. Ya, saudara Ahmed dari Kuantan, saudara. Hari ini tanggal 30 Oktober, hari Isnin, saudara. Semua tadi bekerja, hari pertama kita bekerja selepas hujung minggu bercuti. Hari ini mula bekerja balik, saudara. Dan ini merupakan tanggal 30 Oktober, saudara. Dah hujung bulan. Tutek dah sampai hujung bulan, saudara. Dan dalam tutek begitu juga, saudara, kita sudah pun mencapai angka 1321 hari, saudara. 1321 hari virus tersebut melanda negara kita dan belum ada tanda-tanda usai. Sebab laporan terbaru yang saya dapat, sepanjang seminggu ada 728 kes. Dan jumlah keseluruhannya, saudara, sejak 1321 hari, saudara, negara kita dicengah oleh virus tersebut sejumlah 5,129,800 warga kita yang dijangkiti. Tapi alhamdulillah, daripada 5,129,800, 5,080,973 berjaya disembuhkan. Rupanya dalam tempoh 2 minggu ni ada 4 kematian, saudara, menjadikan jumlah kematian kesang daripada virus tersebut adalah 37,181 orang, saudara. Sebab tu saya selalu mengingatkan anda, berhati-hati, jaga penjarakan sosial, jaga kebersihan diri, ya saudara Yahya Armin, saudara Zainal Abidin, Muhammad Ali, saudara Azman. Selalu saya pesan, saudara Mak Firdaus, supaya kita memastikan menjaga kebersihan diri dan jagalah keluarga sebaik mungkin, saudara. Itulah laporan yang dapat saya berikan berhubung tentang virus tersebut yang saya dapat hari ini, saudara. Hari ini mula berniaga, hari ini hari Isnin berniaga terus, saudara. Jadi teman-teman yang mempunyai produk untuk saya wawarkan, saya minta izin, saudara, untuk segmen e-commerce ini. Teman-teman yang mempunyai produk untuk saya wawarkan, tak ada masalah, hubungi Al-Azhar.
di talian 0113304141. Jangan lupa setangih baku macam kemian dibakar rumah kita wangi, ataupun minyak wangi dari tanah Arab. Itulah yang dipasarkan oleh Al-Azhar. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Siti Farehah, dia berniaga dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Sedap, saudara. Teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, kalau ingin buah-buahan ini sekitar Lembah Kelang saja, saudara. Ingin buah-buahan tu dihantar ke rumah anda, harganya murah, grade-nya grade AAA seperti anggur, kiwi, cherry dan sebagainya. Hubungi Syauqi, saudara, di talian 0123555703. Akhir sekali, makanan kemalan saya, popiah sira Lady Maria. Rangup, pedas, manis. Harga pun harga ramah, saudara. Mampu beli, mampu milik, mampu rasa. Hubungi Saudara Nizam di talian 0194351203, saudara. Saudara Meluman, Saudara Masri, Saudara Jebat Pembela dari Kulim hadir, Saudara Enda. Teman-teman, Puan Syarifah Habibah, apa khabar Puan? Saudara Zainal Abidin Mat Ali. Teman-teman yang mau nak live bersama dengan saya ni, saya minta maaf lah, saudara. Gusar saya. Salah tekan nanti apa pun tak jadi. Saudara Lim Kim Lun, terima kasih hadir sahabat malam. Dari Typing Perak, Saudara Edi Tahir, segmen e-commerce. E-commerce, bukan e-commerce. E-commerce dari Edi Tahir. Baik, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Perlu saya jelaskan, saya bukan da'i jauh sekali sebagai ustaz yang bertauliah. Bukan, saudara. Saya dapat kiriman teman-teman yang elok untuk kita perkongsian. Bila saya baca untuk perkongsian bersama, saudara, tak lebih daripada itu. Saudara, saya tidak ada tauliah untuk bercakap soal agama. Tapi ini kiriman teman-teman, saya baca, saya nilai, saya kata sesuai untuk kita renung-renungkan, saudara. Kerana daripada Adi bin Amirah Al-Kindi, maka dia berkata bahawa saya mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk satu pekerjaan atau satu urusan, kemudian dia menyembunyikan dari kami, meskipun hanya sebatang jarum atau sesuatu yang lebih kecil dari itu, maka itu adalah ghulul. Ghulul itu adalah pengkhianatan yang pada hari kiamat nanti akan ia bawa untuk didakwa. Saudara, walaupun kita dah bagi amanah kat dia dan kita sembunyikan, itulah ghulul, saudara. Kerana baginda bersabda, barang siapa yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, maka hendaklah ia membawa kembali seluruh hasilnya, sedikit ataupun banyak. Kemudian apa yang memang diberikan untuknya, itu upahnya, ia boleh mengambilnya. Dan apa yang memang dilarang untuknya, maka ia perlu menahan diri. Ini hadis riwayat Muslim. Saya daripada statusnya adalah hadis sahih. Jadi pengajaran daripada hadis sebut, saudara, setiap orang yang menjawat sebarang jawatan dalam organisasi atau jabatan, maka adalah amanah dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sebagai pekerja yang dibayar gaji ataupun upah, maka menjadi tanggungjawab ia melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh dan penuh amanah. Sama ada tugas yang berupa perkhidmatan ataupun servis, menghasilkan produk maupun apa-apa yang berkaitan dengan harta dan pendapatan. Kerana baginda Rasulullah SAW mengingatkan saya, jika urusan yang diamanahkan itu berkaitan dengan harta, maka ia berkewajipan untuk menyerahkan kesemuanya kepada majikannya, saudara. Kalau berkaitan kerajaan, pada kerajaan lah, saudara. Dilarang mengambil atau menyembunyikan untuk kegunaan peribadi, walaupun hanya sebesar jarum. Jika ia merupakan hak awam, maka dilarang mengambilnya untuk kepentingan peribadi. Saudara, Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, dia menjelaskan bahawa berkhianat bermaksud mengambil hak negara secara diam-diam atau sembunyi. Ia juga bermaksud suatu tindakan curang bagi mendapatkan wang ataupun keuntungan dengan cara atau kaedah membelakangkan peraturan atau undang-undang negara, saudara. Ia tindakan atau perlakuan tersebut merangkumi memberi atau menerima suapan, itu rasuah, saudara. Mencuri, saudara, ataupun theft, menggelapkan atau itu embezzlement, melakukan pemalsuan, pemerasan atau ugutan, dan menyalahgunakan pangkat atau jawatan awam
ketika berkuasa. Semua perbuatan ini dari aspek agama, hukumnya adalah haram, saudara. Jadi sebab itu, marilah kita bersama-sama membina negara Malaysia ini sebagai negara yang utuh dan teguh dengan memiliki sifat amanah serta tidak ada khianat di kalangan kaki tangan pekerjanya, saudara. Itu harapan kita, saudara. Ingat, saudara, apa sahaja dia amanah pada kita, kalau upah itu sekian banyak, itulah yang kita ambil. Lebih itu kena pulang balik pada majikan kita, saudara. Mutara kata hari ini, saudara, agak panjang sedikit. Saat ada orang berbicara buruk tentang kita, padahal kita tidak pernah mengusik hidupnya, berarti kita sudah lebih baik darinya. Kalau orang berbicara soal kita, sedangkan kita tak pernah mengata mereka pun. Bila mereka mengata kita, artinya kita berada dalam kedudukan jauh lebih baik daripada dirinya. Saat ada orang merendahkan dan menjatuhkan kita, berarti hidup kita sudah berada di atasnya. Jadi insaflah, saudara, kebencian itu hanya merugikan diri sendiri. Oleh itu, saudara, tersenyumlah ketika kita disakiti. Hati tanpa rasa benci membentuk jiwa yang segar dan damai. Inilah mutiara kata kita hari ini untuk renungan kita bersama. Fikir-fikirkanlah, saudara. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana negara boleh muflis kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, saudara. Itu saja yang perlu saya ingatkan pada pimpinan negara. Dan untuk teman-teman, Saudara Raja Syahrizat, apa khabarku? Madam K, Saudara Mat Rosdi, Saudara Zamri Ibrahim, begitu juga Saudara Hadijah Abdullah, Saudara Pak Mat, mati itu pasti katanya. Saudara, untuk teman-teman yang menyunting semula live ini, ada saya nampak macam-macam mereka sunting dan mereka masukkan dalam pelbagai segmen. Saya tak marah, saya tak melarang pun, tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan, kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Pulanglah pada anda, saudara. Kena ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya pertama sekali sekadar memberi informasi, dan yang kedua dengan harapan agar warga kita ni celik politiknya. Itu saja, saudara. Tidak dibayar, tak perlu kena bayar, saudara. Dan bila saya memberi pencerahan ataupun memberi pandangan, kita perlu berpegang pada paksi. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kena-kena. We must agree to disagree. Itu saja, saudara. Prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau anda tak bersetuju, mau menyantuni, sila hantarkan tulisan anda, asalkan anda gunakan bahasa-bahasa yang harmonis sifatnya. Sebab saya tak mengizinkan maki hamon, maki cerca. Itu bukan budaya kita, saudara. Sebab kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap aspek secara harmonis, saudara. Baik, saudara, itu peringatan, ya, saudara. Dan berita pertama saya terima bahawa menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, saudara, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang akan melanda di 9 buah negeri sehinggalah malam ini, saudara. Selain seluruh Perlis, Pulau Pinang dan Selangor, MET mengatakan bahawa keadaan cuaca diramalkan di beberapa kawasan di Perak, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak dan Sabah, selain daripada ibu kota Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi menurut MET, di Perak membabitkan kawasan Krian, Larut, Matang dan Selama. Begitu juga di Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim. Sementara itu, Negeri Sembilan itu di Seremban dan Port Dickson. Bagi Negeri Johor, ia membabitkan daerah Segamat, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Bahru, saudara. Cuaca turut diramalkan dalam keadaan ribut kencang dan ribut petir di Seri Aman, di Betong, Sarike, Pakan dan Julau. Saudara, Julau sekarang nak buat pilihan raya ni, saudara. Kapit dan Bintulu, iaitu di Tatau dan Sebauh di Sarawak. Di Sabah membabitkan kawasan pedalaman di Tambunan. Pantai Barat itu di Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau dan Kota Belud. Begitu juga di Tawau itu di Lahad Datu, di Sandakan, di Kinabatangan dan Kudat itu di Kota Marudu serta di Kudat. Itu keadaan, saudara. Nampak gayanya seluruh negara kita ni ada hujan dan bakal berlaku ribut petir. Jadi amaran ribut petir ini adalah amaran jangka pendek, sebab dari segi awan,
dapatan daripada map Malaysia. Jadi teman-teman harus berhati-hati sebab kita ni sudah pun berada dalam musim monsun timur laut, saudara. Sebab itu, saudara, saya menerima laporan di Sungai Petani beberapa kawasan di 3 mukim naiki air akibat banjir kilat. Sebab saya katakan di Kedah juga kesan daripada air pasang besar. Hujan lebat, air pasang besar bertembung, maka berlakulah banjir kilat. Itu di Kampung Baru 5, Mukim Gurun. Manakala Mukim Sungai Petani membabitkan 11 kawasan, termasuk kampung dan taman perumahan. Ia merangkumi Taman Bersatu, saudara, Taman Widuri, Taman Teratai, Taman Kenari Baru 2, Taman Songket, Taman Berlian, Kampung Bukit Belah, Kampung Batu 2 dan Kampung Haji Wahab 1. Selain itu, Taman Ambangan Haid dan Taman Sari serta Kampung Baru Bakar Arang di Sungai Pasir. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Kapten Azhar Ahmad, banjir kilat bermula kira-kira jam 5.30 petang. Dipercayai berpunca daripada limpahan air yang mengejut dan berlebihan, saudara. Jadi kejadian itu menyebabkan banyak kerosakan atau benda mangsa. Paras kedalaman air yang direkodkan adalah dengan ketinggian antara 0.3 meter hingga 0.5 meter. Setakat ini tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Namun katanya kita masih dalam keadaan bersiap sia dan berjaga-jaga. Tapi bagaimanapun lagi, saudara, di daerah Kuala Muda, satu lagi pusat pemindahan sementara PPS telah pun dibuka, iaitu di Dewan Masjid Al-Huda, Kampung Jerung. Jadi dibuka sejak jam 3 pagi tadi. Dan ini menjadikan jumlah PPS yang aktif adalah 3 buah di Kedah, saudara. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Kapten Azhar Ahmad, jumlah terkini mangsa banjir yang ditempatkan di 3 PPS Daerah Kuala Muda adalah sejumlah 110 orang daripada 35 keluarga. Katanya jumlah itu membabitkan penduduk di 4 mukim yang terjejas akibat banjir kilat yang melanda di daerah itu sejak semalam. Saudara, banyaklah, saudara, kawasan-kawasan yang daki air dan jumlah mangsa di negeri Perak nampak gayanya sudah pun kembali meningkat apabila sejumlah 156 mangsa daripada 45 buah keluarga ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara di daerah Hilir Perak, Kerian dan yang terkini di Selama Perak, saudara. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Perak yang maklumkan bahawa Dewan Orang Ramai Kampung Sungai Star telah dibuka sejak malam tadi, jam 8 malam tadi, yang menempatkan 30 mangsa daripada 11 keluarga. PPS itu menempatkan mangsa dari Kampung Sungai Star dan Kampung Tanjung Lengkung. Manakala di Kerian kekal dengan 41 mangsa daripada 9 buah keluarga masih ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak. Bagi PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak di Hilir Perak menunjukkan peningkatan, iaitu 85 mangsa daripada 25 keluarga berbanding cuma 40 saja yang dilaporkan semalam. Jadi Jabatan Pengairan dan Saliran pula melaporkan paras air Sungai Bidu di Cangkat Jong mencatatkan tahap bahaya 4.10 meter berbanding 2 meter paras normal. Jadi JPS melaporkan paras di Sungai Slim dan Slim River turut berlaku kenaikan menghampiri aras amaran apabila merekodkan bacaan 25.31 meter daripada paras normal 23.50 meter. Manakala Sungai Kinta dan Wir Tanjung Tualang turut berada pada paras amaran iaitu 13.92 meter, saudara. Sungai Ijuk di Larut Matang dan Selama berada pada paras berjaga-jaga apabila merekodkan ketinggian 11.62 meter berbanding paras normal, saudara, 10.4 meter. Termasuklah di Sungai Kerian turut naik ke paras 11.5 meter. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan ribut dan hujan lebat dijangka berlaku pada sebelah petang dan malam di semua daerah boleh mengakibatkan banjir kilat ataupun banjir lagi, saudara. Sebab itu ia maklumkan Jalan Kubu Gajah Ijuk dan Sumpitan di Selama masih ditutup kepada semua kenderaan. Katanya ada tanah runtuh dan orang ramai boleh menggunakan laluan alternatif jalan pintasan iaitu Kampung Sumpitan, Kampung Masjid. Selain daripada itu, F193 Jalan Proton City di daerah Mualim juga terhalang laluan di kedua-dua arah dan ditutup kepada kenderaan akibat tanah runtuh. Manakala di Kerian, laluan FT147 Jalan Selama hanya dibuka pada kenderaan berat dan orang ramai diarahkan menggunakan jalan alternatif. Itu gambarannya, saudara, di seluruh negara kita kedudukannya.
Tapi saya dapat juga bahawa banyak juga di Bung Tebal, saudara. Semalam 13 mangsa terpaksa ditempatkan di pusat pemindahan sementara Dewan Masyarakat Kampung Tanah Kebun. Selepas kediaman mereka di Sungai Aceh rosak di badai ribut petang semalam, saudara. Itu keadaannya di Sungai Aceh. Teruk juga rumah yang dibadai. Itu keadaannya, laporan. Saya haraplah teman-teman, kalaulah kita ada keluarga kita yang tinggal di situ, hulu-hulukanlah bantuan. Kerana inilah dikatakan bencana yang tidak diundang. Kesan daripada monsun timur laut yang sudah pun melanda negara kita. Lama juga, saudara. Mungkin sampai bulan Februari tahun depan. Aduhai. Berdoalah, saudara, agar bencana ini segera usai. Dalam keadaan begitu, saudara, saya runsing apabila Tokyo Maidin, Datuk Amir, dia kata harga ayam mungkin naik. Apabila kesannya, apabila subsidi ayam sudah ditarik. Jadi subsidi kawalan ayam akan ditamatkan sepenuhnya mulai besok, saudara. Lusa. Jadi demikian menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu. Bagaimanapun katanya subsidi dan kawalan telur ayam grade A, B dan C akan diteruskan. Jadi menggunakan mekanisme yang sedia ada. Tapi ayam dah tak ada subsidi dah, saudara. Jadi penamatan subsidi ayam mengambil kira situasi dan trend semasa bekalan serta harga ladang dan kos pengeluaran ayam sudah mula stabil. Bagaimanapun kerajaan akan memastikan harga jualan bagi ayam akan diakukan terus berada pada kadar yang munasabah, katanya. Dan sebab itu Datuk Maidin, Datuk Amir, dia kata walaupun keadaannya stabil, kalau dah tiada lagi subsidi, besar kemungkinan akan naik. Jadi bagaimanapun sama-samalah kita mengharapkan janganlah kalau susah-susah ni kehadiran monsun timur laut. Ini tiba-tiba tak ada pula subsidi ayam. Aduh, hai, saudara. Kepada teman-teman yang ingin berniaga dan sebagainya, saudara, saya mendapat perkabaran bahawa syarikat Tekun Nasional, saudara, Tekun Nasional katanya telah pun berjaya membantu hampir 600,000 usahawan informal dan juga usahawan yang mikro di seluruh negara bagi memenuhi keperluan modal perniagaan melalui kemudahan pembiayaan. Ini katanya teman-teman kalau nak berniaga bolehlah berjumpa dengan Tekun, sebab Tekun menyediakan pinjaman modal. Tak adalah dalam keadaan yang penuh dengan birokrasi, saya. Sebab itu menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwon Benedict, katanya kemudahan pembiayaan itu melibatkan nilai keseluruhan berjumlah 8.85 bilion sejak agensi Tekun ditubuhkan pada 1998, saya. Jadi pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh Tekun untuk manfaat rakyat, khususnya berkaitan dengan perniagaan. Jadi teman-teman, kalau susah sangat dah dapat pinjaman bank, carilah pegawai Tekun, saudara. Tekun ni tapi pinjaman tak banyak lah. Tak boleh nak pinjam 500,000, saudara. Tak. Dia dalam 50,000 ke 100,000, tak silap saya. Bagaimanapun cukuplah untuk modal asas kita kalau perniagaan kecil-kecilan, saudara. Bertumpunglah dengan pegawai Tekun, saudara. Saya pun baik juga dengan pengurusi Tekun. Kalau pegawai mereka tak melayan anda, bagi tahu kat saya. Pasti saya akan hantarkan bantuan anda kepada pengurusinya. Bolehlah ambil tindakan kalau mereka memandang sewa-lewa, sebab Yang Amat Perdana Menteri sendiri telah pun meningkatkan bantuan pada Tekun dalam bajet yang dibentangkan olehnya pada 13 Oktober lalu, saudara. Itu keadaan di seluruh negara. Bagaimana kedudukan di Gaza, saudara? Saya mesti harus melaporkan salam dari Gaza. Dan nampak gayanya saya lihat dari kata madu. Jadi Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Antonio Guterres, dia semalam dia bertandang ke Kathmandu, itu saudara, Nepal lah. Dan dia memberi amaran bahawa keadaan di Gaza, katanya laporan yang terimanya semakin teruk. Dan ia mengulangi bahawa rayuan gencatan senjata bagi menamatkan mimpi ngeri pertumpahan darah itu perlu disegerakan. Keadaan di Gaza katanya semakin terdesak dari masa ke masa. Bila kesal kerana jeda kemanusiaan yang disokong oleh masyarakat antarabangsa amat diperlukan. Namun Israel tetap memperhebatkan operasi ketenteraannya
Demikian kata Susah Agung Bahasa Besar Datuk Antonio Guterres. Dia katanya jumlah orang awam yang terbunuh dan cedera dalam laporan yang ada memang tidak boleh diterima sekali. Hanya selepas beberapa minggu melakukan pengeboman hebat di Gaza, ia telah pun merenggut lebih 8,000 nyawa. Tentera Israel memulakan peringkat kedua peperangan dengan pencoboran darat sejak lewat Jumaat lalu. Dengan panik dan ketakutan sekarang ini mula meningkat di Gaza, di mana lebih 1 juta warga kehilangan tempat tinggal dan komunikasi terputus gelap selamanya sejak beberapa hari yang lalu. Walaupun ada laporan mengatakan dipulih, tapi tak belum lagi. Sebab itu beliau mengulangi rayuan agar gencatan senjata kemanusiaan dan juga pembebasan tanpa syarat untuk semua tebusan dan bantuan kemanusiaan berterusan pada skala yang memenuhi keperluan penduduk perlu dilaksanakan. Sebab itu saudara, di Geneva, Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia dia memberitahu hari ini bahawa Bulan Sabit Merah Palestin telah pun menerima amaran daripada pihak berkuasa Israel untuk mereka segera mengosongkan Hospital Al-Quds di semenanjung Gaza. Kalau dikosongkan hospital, mana orang sakit kena keluar dari hospital lah. Jadi menurut Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam hantaran kepada media Social X, dia kata laporan Bulan Sabit Merah Palestin mengenai ancaman pemindahan membabitkan Hospital Al-Quds di Gaza amat membimbangkan. Kerana dia kata pihaknya mengulangi bahawa adalah mustahil untuk mengosongkan hospital yang penuh dengan pesakit tanpa membahayakan nyawa mereka. Itu menurut laporan Reuters. Dan nampak gayanya sekarang ni saudara, dari Baitul Muqaddis saya menerima laporan Israel kali ini benar-benar dalam keadaan yang menggila lah saudara. Walaupun ia membenarkan bantuan ke Gaza, itu kata pegawai tenteranya, tetapi dalam keadaan yang sedikit sangat saudara. Penduduk Gaza hari ini katanya dah tak ada jalan lain. Akhirnya ribuan penduduk Gaza terpaksa memecah masuk ke dalam gudang dan pusat pengedaran milik agensi bantuan dan kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin ataupun UNRWA. Organisasi itu berkata penduduk Gaza merampas tepung dan barang asas bagi kelangsungan hidup. Ini adalah petanda yang membimbangkan bahawa ketentaman awam mulai rosak selepas perang selama 3 minggu dan pengepungan ketat ke atas Gaza. Jadi salah satu gudang yang terletak di Deir al-Balah adalah tempat UNRWA menyimpan bekalan daripada konvoi kemanusiaan yang menyeberangi ke Gaza dari Mesir. Jadi bekalan bantuan Gaza terputus sejak Israel mula mengebom Palestin. Jadi sekarang ni rakyat bila tengok ada kawasan tu ada tempat menyimpan gedung makanan yang akan diagihkan, mereka terus rebu dan habislah gandum, gula dan sebagainya. Hanya untuk keperluan makanan saja. Getinya mereka sudah pun menghampiri saat-saat kebuluran saja. Ini yang sedang berlaku di Gaza. Malahan saya juga menerima berita dari Ramallah. Di Ramallah, Israel melancarkan serangan terhadap infrastruktur ketenteraan di Syria dan Lebanon pula saya. Jadi artinya mereka sudah kemabukan untuk berperang. Tak cukup di Gaza, maka mereka menghalakan pula pada infrastruktur ketenteraan di Syria dan Lebanon. Jadi katanya mereka bimbang bahawa besar kemungkinan Hamas akan melakukan serangan semula. Itu menurut laporan Al Jazeera. Jadi jet pejuang mensasarkan pelancar roket di Syria dan sasaran di Hezbollah sebagai tindak balas kepada pelancaran roket semasa awal serangan ke wilayah Israel. Kementerian Pertahanan Syria berkata serangan udara mensasarkan pos tentera di bandar Daraa yang dilakukan oleh rejim Zionis telah mengakibatkan beberapa kerosakan. Jadi artinya selain daripada Gaza, mereka sudah menghala ke Syria. Begitu juga ke Lebanon saya. Dan dalam keadaan sekarang ni Amerika sebelum ini memanglah katanya telah melancarkan serangan ke Syria sebagai tindak balas mendadak, melakukan serangan roket dan drone ke atas tentera di Iraq dan Iran. Jadi Pentagon berkata mereka melakukan serangan ke atas 2 kemudahan di Syria yang digunakan oleh Kor Pengawal Revolusi Islam dan kumpulan disokong Iran selepas Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berikrar bertindak balas dalam serangan terhadap kaki tangannya. Sebab berlaku sekarang ni nampak gaya sekarang ni campur tangan negara luar dah masuk, dan bukan hanya di Gaza.
Bukan hanya di Tel Aviv saja, Syria, begitu juga di Lebanon. Apakah seluruh bumi Arab nanti akan terjah pada peperangan? Wallahu a'lam bissawab. Dan terkini saya, walaupun setelah diberi pemberitahu, akhirnya Zionis telah pun melepaskan beberapa peluru berpandu menggunakan pesawat pejuang mereka di sekitar Hospital Al-Quds di kejiranan Tel Aviv, Tel Hawa awal pagi tadi, yang memaksa penduduk yang mencari perlindungan bergerak ke arah selatan. Dia paksa saya. Jadi hospital pun telah pun dibom saya. Saat ini kira-kira 12,000 orang sedang mencari perlindungan di hospital, selain kira-kira 400 pesakit dan ratusan yang cedera. Jadi Persatuan Bola Sabit Merah Palestin berkata Israel semalam mengancam untuk mengebom hospital Al-Quds. Ancam saja terus lantar. Portal berita Wafa melaporkan PRCS bagaimanapun menegaskan mereka tidak akan sekali berpindah, malah turut menyeru masyarakat antarabangsa untuk segera campur tangan bagi mencegah pembunuhan beramai-ramai. Ini jadi memanglah pembunuhan beramai-ramai. Dia juga macam killing field. Kemabukan darah, kemabukan nyang. Anak tak kira lah, anak kecil ataupun wanita, orang tua, bagi mereka ledakan bom itu satu macam pesta lah bagi mereka. Sebab itu dari Gaza City, kesan daripada serangan berterusan Israel ke atas semenanjung Gaza sejak Oktober lalu, saudara, ia telah pun mengakibatkan kemusuhan 47 buah masjid, manakala 3 gereja rosak. Demikian menurut pejabat media kerajaan tempatan semalam, laporan agensi Anadolu. Pengumuman Israel juga merosakkan sebanyak 203 buah sekolah dan 80 bangunan kerajaan di semenanjung Gaza. Seramai 116 anggota perubatan, 18 petugas pasukan penyelamat dan kru pertahanan awam, selain 35 wartawan turut terbunuh dalam serangan sejak 7 Oktober lalu. Ramai yang mati, wartawan mati, anggota perubatan mati. Ini dia tak peduli. Sementara itu Menteri Kesihatan Gaza berkata sudah pun melepasi 8,005 orang penduduk Palestin yang terbunuh. Sudah itu seramai 2.3 juta penduduk sebenarnya Gaza kini bergelut dengan kekurangan makanan, masalah air, bahan api dan ubat-ubatan akibat kepungan Israel ke atas wilayah itu. Hanya beberapa trak bantuan saja yang dapat masuk ke Gaza sejak pembukaan lintasan Rafah hujung minggu lalu. Dan sesamalah kita berdoa agar saudara kita yang berada di Gaza, yang berada di bumi Palestin itu, agar mereka dapat meneguk arti kemerdekaan. Mereka dapat meneguk kehidupan yang syumur. Saya amat bersimpati bila saya tengok, sebenarnya macam saya katakan semalam, saudara, mayat-mayat bergelempangan, anak-anak kecil, yang mana yang masih sempat diselamatkan, tak sampai hati saya tengok, saudara. Sedih. Dada ni dia robek, muka, kaki, macam-macam lah, saudara. Sebab itu saya mengharapkan kita yang tinggal di bumi bertuah ini bersyukur apa yang kita alami sekarang, saudara. Jadikanlah apa yang berlaku di bumi Arab itu, saudara, sebagai satu pengajaran pada kita. Janganlah kita terus berbalah, saudara. Jagalah keamanan yang kita perolehi, nikmat yang Allah turunkan di bumi bertuah ini, saudara. Jangan sama sekali kerana politik kita berbalah akhirnya mengundang masalah. Masalah itu hanya akan berlaku bila ada pihak yang berbalah. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara, balik ke tanah air, nampak gayanya Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Ada pihak mengatakan kalah, sebenarnya belum lagi. Ada pihak mengatakan bahawa Bersatu berjaya dalam tuntutannya, belum. Jadi bagaimanapun Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hanya membenarkan permohonan Bersatu untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mencabar keputusan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah membekukan 2 akaun parti Perlindungan Bersatu. Bukan menang, belum lagi, saya. Pembicaraan akan berjalan. Tapi saya dengar dalam portal-portal tertentu mengatakan menang. Tak ada, saya. Jadi kita jangan mudah terpengaruh dengan macam-macam orang cakap. Kerana Hakim Datuk Ahmad Kamal Mat Syahid bila telah membuat keputusan itu dalam prosiding secara dalam talian tadi. Sekaligus katanya akan mendengar merit permohonan berkenaan. Baru nak dengar. Pada 29 Mei lalu, Kapten Pesara Datuk Muhammad Syuhami Yahya sebagai pengawal awam Bersatu memfailkan permohonan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman bagi mencabar tindakan SPRM
membekukan akaun banknya bagi siasatan. Jadi beliau menamakan Pegawai Negara Tan Sri Idrus Harun dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki masing-masing sebagai responden pertama dan kedua serta 20 individu lain sebagai responden ketiga hingga ke-22. Jadi katanya pada 19 April lalu akaun bank dalam CIMB dan M-Bank telah pun disita oleh SPRM tanpa sebarang perintah penyitaan dikeluarkan mengikut Sektor 51 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Jadi bagaimanapun kita tunggulah saudara. Belum ada keputusan. Baru diizin mahkamah kata bolehlah buatlah prosiding, tak ada masalah. Itu pun bukan dalam pembicaraan, bukan dalam kamar saudara, dalam talian saudara. Itu saya perlu laporkan saudara. Baik. Sidang Parlimen hari ini sebagaimana yang saya katakan semalam, jadi balik saudara. Jadi balik. Tapi menasib baiklah tidak semua. Selepas habis je soalan mulut, soal tanya itu tanya ini, Menteri menjawab saudara, yang tak banyak persoalan yang dibangkitkan, tiba-tiba Dewan Rakyat kecoh balik. Apabila ahli Parlimen Arab tiba-tiba dia bangun, dia mendakwa Jimmy Puah, itu ahli Parlimen daripada Pakatan Harapan mewakili Parlimen Tebrau, yang katanya mengeluarkan kenyataan menyokong Israel. Menurut dakwaannya, ada kenyataan yang kononnya dibuat oleh ahli Parlimen kerajaan itu tular di media sosial sehingga menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan rakyat negara ini, termasuklah pemimpin daripada Blok Bakang katanya. Jadi sesudah kenyataan itu, Jimmy Puah yang mewakili Pakatan Harapan Tebrau, dia terus bangun dengan merujuk peraturan 366 kerana tidak berpuas hati dengan kenyataan dari ahli Parlimen Arab itu kerana ia didakwa berbau sangkaan jahat. Puah menegaskan bahawa tindakan itu tidak berparlimen dan berunsur fitnah kerana mengaitkan dirinya dengan kenyataan menyokong Israel. Dia kata saya harap Muhammad Arau bolehlah tarik penilaian itu. Kalau tengok media sosial Facebook saya sentiasa bersolidariti dengan Palestin katanya. Dan itulah saya nampak gayanya bila Alice Lau Kiong dia ambil saja tempat sebagai speaker. Waktu mana speaker, bila naik saja sebagai speaker, kecoh Parlimen. Begitulah keadaannya, kecoh hua-hua, malulah saya. Ada lagi, jadi tak tahulah macam mana. Saya harap rakyat dapat melihat bagaimana pertembungan yang berlaku di Parlimen itu tidak menguntungkan rakyat. Hanya kerana ceritanya konon-kononnya ada di luar, bukan dalam Parlimen. Kononnya ada hantaran bahawa ahli Parlimen Tebrau itu menyokong Israel. Dia buat tuduhan dalam Parlimen. Jadi bila bergaduh, tarik balik, minta tarik. Saya bosanlah tengok. Jadi akhirnya saya beralihlah perhatian saya kepada media-media yang lain. Saya kata buat apa nak dengar suasana yang sebegitu. Kadang-kadang orang kata menyampah saudara, tak habis-habis. Baik saudara, hari ini tiba-tiba seorang lagi ahli Parlimen dari Perikatan Nasional, iaitu ahli Parlimen Labuan, Dato' Dr. Syuhali Abdul Rahman, mengumumkan sokongannya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi dia kata dia tidaklah keluar daripada Parti Pemenang Satu, dan dia menzahirkan sokongan. Dan dalam satu kenyataannya, ahli Parlimen daripada Parti Perikatan Nasional itu berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira kesemua permasalahan rakyat Labuan yang berdepan dengan kos sara hidup yang semakin tinggi serta gangguan bekalan air dan elektrik di Labuan. Perlu diingat saudara, Labuan itu adalah di kawasan wilayah persekutuan. Jadi ertinya sekarang ni saudara, daripada 147, 48, nampaknya macam 149 lah. Tak tahu lagi macam mana berlaku di Kemaman nanti. Jadi katanya bagi mengelak sebarang gangguan, keraguan saudara, saya ingin menegaskan bahawa dengan menyatakan sokongan saya kepada kepimpinan Perdana Menteri dan juga kepimpinan Ketua Menteri Sabah, saya akan terus taat setia dan kekal sebagai ahli Parlimen Bersatu. Nampak gaya sekarang ni saudara, kesan daripada adanya akta lompat parti, mereka tak melompat tapi menzahirkan sokongan secara terbuka. Saya tahu apa matlamatnya. Jadi kata dia, sokongan saya ini kepada pimpinan Perdana Menteri ke-10 adalah tanpa sebarang paksaan atau tekanan daripada mana-mana pihak, dan saya melakukan dengan seikhlas hati demi kepentingan rakyat Labuan yang beliau wakili saya. Dan kesan daripada itu katanya bahawa Parti Pemenang Satu
yang juga ahli parlimen saudara, Dato' Parti Bersatu dan juga ahli parlimen dari Perikatan Nasional dijangka mengadakan perbincangan dalam masa dekat bagi membincangkan situasi ahli parlimen Labuan. Katanya bahawa Bersatu akan mengadakan perbincangan. Demikian menurut kata mantan Ketua Perangan Bersatu, itu Datuk Wan Saiful Wan Jan, dia kata bahawa selepas perbincangan itu selesai, barulah keputusan akan diumumkan. Artinya dua orang lah daripada PBM yang sudah pun keluar meninggalkan sokongan, memberi sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi katanya menurut ahli parlimen daripada ini Wan Saiful, dia kata satu mesyuarat akan dibentangkan. Saya kesan daripada itu, saya melihat tulisan sahabat saya, itu Ketua UMNO Bahagian Batu. Beliau juga lah merupakan Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan, itu Datuk Gulam Muzaffar. Dia kata bahawa catatan dia saya, elok saya baca supaya kita faham. Sebentar tadi saya mendapat berita ahli parlimen Parti Bersatu dari Parlimen Labuan, Datuk Syuaili mengisytiharkan menyokong PMX di Dewan Rakyat. Tapi dalam waktu yang sama kekal sebagai ahli parlimen Bersatu. Jadi sebelum ini katanya ahli parlimen Kuala Kangsar berbuat demikian. Mungkin akan ada lagi ahli parlimen Bersatu dan PAS yang akan bertindak dengan cara yang sama. Jadi katanya secara jujur dan ikhlas, memandangkan Labuan juga dalam wilayah persekutuan, saya melihat dan ingin memberi pandangan peribadi saya bahawasanya saya amat tidak bersetuju dengan apa yang sedang berlaku ataupun gerakan yang mungkin sedang berlaku tanpa pengetahuan umum. Alasan untuk atau demi kepentingan rakyat dan ingin mendapatkan peruntukan dari PMX yang digunakan oleh ahli parlimen Labuan dan Kuala Kangsar katanya sukar untuk diterima sama sekali. Perlu diingat, kerajaan Madani bukan kerajaan untuk menerima taubat dan sebagai tempat penebus dosa buat mereka sekiranya betul seperti apa yang pernah dilakukan oleh Pakatan Harapan P1.0 di bawah rejim Tun Dr. Mahathir. Sebilangan ahli parlimen UMNO ketika itu menyucikan diri dan bebas dari sebarang tindakan mahkamah. Sebab itu dia kata saya ingin memohon agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Presiden selaku pucuk pimpinan dan ahli Majlis Tinggi UMNO perlu melihat secara serius dalam isu ini. Perlu diingat, 74 kerusi parlimen yang Perikatan Nasional menang, semuanya adalah merupakan kerusi tradisi UMNO yang tewas pada PRU 15 yang lalu. Kerusi-kerusi ini semua kerusi tumpuan kita untuk PRU 16 akan datang. Jadi hentikan dan jangan digadaikan dengan sewenang-wenangnya dengan permainan politik hanya untuk mendapatkan majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Jadi kata Saudara Gulam, keikhlasan dan kepercayaan ahli parlimen ini masih diragui. Senang-senang saja mereka boleh main dua kolam. Jadi kesianlah pada pemimpin UMNO di bahagian yang terbaik, yang terbabit, dan sudah pasti akan menjadi mangsa keadaan serta melemahkan peranan UMNO di kawasan tersebut. Ini amat tidak adil. Jika mereka, itu ahli parlimen Kuala Kangsar dan Labuan, benar-benar ikhlas sokong saja usul atau RU yang memerlukan 2/3 majoriti ketika dibentangkan di parlimen dalam kaedah undi belah bagi demi negara dan rakyat. Soalnya kenapa perlu bermain dua kolam? Kenapa perlu main politik katanya? Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX perlu juga tegas, perlu juga bersikap adil dengan UMNO dan tidak perlu melayan apa yang sedang berlaku yang saya anggap perkembangan politik ini sama sekali tidak sihat. Jadi mereka tak setuju. Mereka mengumumkan, menyokong, sokong-sokonglah. Jadi tak bolehlah dia terima dilayan begitu hebat katanya. Jadi katanya maaflah kalau mungkin pandangan saya ini tidak memihak kepada pihak yang berkepentingan, tapi saya juga ingin menegaskan mana perkara yang telah disetujui dan dirangka untuk menghadapi PRU 16 perlulah bersifat status quo. Macam mana kita nak kembali kuat sekiranya kursi-kursi tradisi ini mungkin digadaikan kepada penebus dosa yang terang-terang main dua kolam pada PRU 16 nanti. Itu kenyataan daripada Ketua Perangan Perhubungan UMNO wilayah. Nampak dia tak setuju lah. Betul pun saya. Untuk keperluan 2/3 kalau kita nak merubah perlembagaan. Tapi kalau untuk dapat sokongan cukup simpan majoriti saja. Dan saya dikabarkan bahawa akhirnya setelah lama menghilang diri,
Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid yang hilang dari radar dari Dewan Rakyat beberapa minggu setelah membuat kenyataan secara terbuka menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim, akhirnya membuat kemunculan hari ini. Perkara itu diumumkan oleh Jimmy Puah, iaitu Pakatan Harapan Temerau, sewaktu dia bangun untuk mendapatkan jawapan soalan lisan hari ini. Dia kata dia nak pantun sikit lah untuk kawan baru. Dia kata balik Temerau, pergi pasar, selamat balik Kuala Kangsar. Jadi nampak gayanya sudah pun datang balik dia ke Parlimen. Dan kita nantilah apakah keputusan yang akan dilakukan oleh pimpinan PBM terhadap ahli Parlimen daripada Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain, yang akan dibincangkan oleh oleh Majlis Tinggi Pimpinan Parti tersebut. Baik, itu kedudukan politik. Nampak ia dah 2 orang. Bukan melompat saya, menyatakan sokongan. Bagi saya menyatakan sokongan seperti melompat lah. Sama-sama kita tunggu. Macam mana kata tebuk atap tu? Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini kita cukup jumlah. Jumlah apa yang cukup saya pun tak tahu. Tapi yang pasti dah 2 orang. Tapi kabarnya saya dengar akan ada lagi yang akan menyatakan sokongan. Tapi kerana terhalang oleh akta lompat parti saya. Baik saya, kita masuk prelude Kongres Ekonomi Bumiputera. Sebab saya katakan bahawa kita akan menghadapi Kongres Ekonomi Bumiputera di mana UMNO dipertanggungjawabkan untuk menjadi penganjurnya bersama-sama, di mana MARA akan jadi tuan rumah, dan untuk saat ini pengurusi perhubungan UMNO wilayah Datuk Johari Gani menjadi pengacara atau pengantara untuk mengumpul segala bahan-bahan saudara. Sebab itu dalam mesyuarat Biro Politik Veteran UMNO kami menekankan saudara. Hari ini saya nak bercakap tentang keperluan saudara. Keperluannya dalam Kongres Ekonomi nanti mestilah dipertahankan, diwujudkan semula dasar ekonomi baru yang digagaskan oleh almarhum Tun Razak. Kita tak mahu lagi menerima dasar penguasaan. Jadi untuk itu permit-permit, monopoli tidaklah lagi boleh dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Maka AP untuk import barang, import dan perniagaan mestilah dibuka seluruhnya kepada warga Melayu Bumiputera. Itu yang harus dituntut. Sebab dulu masa dalam waktu almarhum Tun Razak dulu, itulah antara dasarnya. Dan ketika yang Mulia Tengku Razili Hamzah menjadi Menteri Penerangan Luar Negeri dan Industri, banyak AP-AP diberikan kepada warga bangsa kita untuk menjadi tokeh, untuk berniaga di peringkat global. Tapi sekarang ini dikuncupkan lagi. Sebab itu sewajarnya lah dasar-dasar penguasaan itu perlu dikaji semula. Dan saya masih lagi berpegang pada prinsip saya. Ya, Saudara Azizah Jane, apa khabar? Saya masih berpegang pada tuntutan saya dulu waktu saya jadi ahli pergerakan pemuda UMNO, sewaktu pemuda UMNO mengadakan kongres ekonominya. Waktu itu Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jarjis jadi pengurusi biro ekonomi. Saya menekankan sesuatu yang melibatkan kuasa tidak boleh diswastakan. Yang melibatkan kuasa seperti tenaga nasional, begitu juga bekalan air, beras negara, tak boleh diswastakan. Ia mesti dikuasai oleh kerajaan. Tapi kesan daripada penguasaan akhirnya apa jadi? Jadi sebab bila dah diswastakan, maka mereka akan mikir keuntungan. Jadi soal inilah perlu dipertahankan. Sebab saya melihat hari ini saya nak cerita kepada anda, begitulah kayanya negara kita, begitulah makmurnya negara kita. Saya melihat ada satu kiriman kawan saya dah 3-4 hari dah, cuma saya tak sempat nak baca. Baru terdapat lebih kurang 10 orang. Ini senarai 10 orang yang terkaya di negara kita ini. Cuma hanya seorang saja Melayu saja yang terkaya. Tan Sri Robert Koh, Hartawan Malaysia, berpengkalan di Hong Kong, yang merupakan pengasas Koch Brothers, kekal menjadi senarai saya. Jadi menurut laporan senarai terkini terdapat 50 individu ada yang kaya, ada 50 terkaya Malaysia. Anjuran Forbes tahun 2023 menyaksikan nilai kekayaan individu-individu tersebut ada yang meningkat dan menyusut. Secara keseluruhan saya,
nilai kekayaan mereka meningkat kepada 81.6 bilion dolar Amerika. Itu jadi mereka yang menduduki senarai 10 individu terkaya di Malaysia. Ini kena ingat, saya baca dulu. Iaitu pertama iaitu kekayaan Tan Sri Robert Koch. Dia ada dolar Amerika 11.8 bilion. Kemudian tempat kedua adalah Tan Sri Kwek Leng Chang daripada Hong Leong Group dengan nilai bersih kekayaannya sejumlah 10.2 bilion. Ini semua dalam dolar Amerika, saudara. Kalau kali dengan 4, mana 40 bilion lebih lah. Kemudian tokoh logam iaitu Kun Poh Kiong dan Poh Kong kot rasanya, saudara. Dan adik-beradiknya kekal di tempat ketiga dengan gabungan kekayaan sebanyak 5.8 bilion dolar Amerika. Nilai yang turun hampir 7% katanya. Tan Sri Ananda Krishnan, belum lagi orang Melayu, tak ada lagi saya. Tan Sri Ananda Krishnan mengambil tempat keempat dalam kedudukan tahun ini. Kerana nilai bersih kekayaannya adalah 400 juta dolar Amerika. Dia meningkat 400 juta dolar Amerika kepada 5.4 bilion dolar Amerika. Sementara pengurusi Yayasan Al-Bukhari barulah datang seorang saja. Saya Mukhtar, katanya beliau mempunyai kekayaan sejumlah 1.6 bilion. Dan 10 nama orang terkaya Indonesia bagi tahun bagi senarai adalah 10 nama orang terkaya di Malaysia bagi tahun 2003 bersama rekod nilai asetnya. Dan saudara, Robert Koch 2023 11.8 bilion. Kwek Leng Chang iaitu 10.2 bilion. Kun Poh Kiong 5.8 bilion. Ananda Krishnan 5.4 bilion. Teh Hong Piao 5.2 bilion. Yang keenam, Lee Yo Cho 4.6 bilion. Yang ketujuh, Chen Lip Kiong 2.8 bilion. Yang ke-8, Lim Kok Teh. Ini anak-anak Tokyo Genting. 2.3 bilion. Semua dalam dolar Amerika, saudara. Yang ke-9, Tan Yu Yeh 1.9 bilion. Ke-10, Chia Siong Kun dan keluarganya 1.8 bilion. Itu 10 orang yang terkaya. Yang ke-11 baru Syed Mukhtar, saudara, 1.6 bilion dolar Amerika. Yang ke-12 Lau Chu Kun 1.5. 13 Ji Ganalinggam. Yang ke-14 Francis Yu. Yang ke-15 Liu Ui Hian. Yang ke-16 Yao Tek Cheng. Yang ke-17 Kuan Kam Hun. Yang ke-18 Jeffrey Chia. Yang ke-19 Lim Wei Chai. Yang ke-20 Surin Upat Kun. Ini Pulau Siam. Yang 21 Ninian Morgan Lodenadin. Yang ke-22 Chia Ching Hai. 23 David Kong. Yang keempat datang satu orang Melayu saya. Itu Syed Azman Syed Ibrahim. Nilai kekayaannya adalah 825 juta dolar Amerika. 25 Tan Ing Ki. 26 Lim Peng Chun. 27 Tiong Hee King. 28 Vincent Tan. 29 Chow Beng Teck. 30 Lim Kuang Sia. 31 Danny Tan. 32 Ong Sun Ho. 33 Wen Chiu Chi. Dan 34 yang ketiga Tan Sri Azman Hashim. Yang ke-34 saya dengan nilai hartanya sebanyak 575 juta dolar Amerika. Kemudian 35 Wong Tek Chun. 36 Lim Kang Ho. 37 Goh Peng Ui. 38 Chu Jen Wing. 39 Yu Kuan Chun. 40 Goh Nam Kyo. 41 Lim Han Neng. 42 Ong Leong Huat. 43 Gui Siong Lim. 44 Ngau Bun Kiat. 45 Loh Kian Chong. 46 Lui Tuan E. 47 Patrick Grave. 48 Kong Chong Sun. 49 Steven Xiao. 50 Ling Cheong Ho. 50 orang saya, 3 orang je Melayu. Saya bukan bercakap rasis saya, tapi ini realiti yang dilaporkan oleh folk. Jadi bagaimana bila mereka bercakap keadaan sekarang ni
kita harus sebab itu Kongres Ekonomi Bumiputera adalah sesuatu yang paling penting, saudara. Ini perlu kita tekankan. Ini perlu kita tekankan bahawa kita harus bukanlah nak rampas, tidak, saudara, tapi pimpinan negara harus mencari idea bagaimana kek ekonomi itu dapat dikongsi oleh warga bangsa kita. Saya tidak bersikap resis, saudara. Memang semua orang boleh meniaga, tetapi janganlah mereka saja menguasai sedangkan kita memegang pasapah, dagang lalu nasi ditanahkan, kerja di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Kita tidak mahu negara kita dalam keadaan ayam dikepuk mati kelaparan, itik di kolam mati kehausan. Itu keadaan saya. Sebab itu saya mengharapkanlah kita berpolitik juga, saya. Politik juga. Tapi janganlah sampai kita bercempera, kita bergaduh sama kita, warga bangsa kita masih terus mundur. Sebab itu apa yang mahu diusahakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya diwujudkan kembali Kongres Ekonomi Bumiputera supaya dapat dibincangkan secara telus, secara jelas apa yang perlu kita lakukan demi untuk kembali menebus maruah ekonomi bangsa. Kita kena pasti maruah ekonomi bangsa. Cukup-cukuplah. Kadang-kadang mereka mengatakan demi rakyat. Apa yang mereka lakukan? Rakyat yang bagaimana? Itu yang kadang-kadang bila saya dengar kenyataan, kena ini sekarang ni mestilah orang Melayu bersatu padu. Ya, kita bersatu padu. Tapi siapa yang memecah belahkan? Dalam keadaan hari ini memang tidak dapat dinafikan. Kita melihat apa yang berlaku di Gaza. Saya hanya berdoa dan mengharapkan peristiwa Gaza itu dapat menjadi perhatian kita, saudara. Saudara Azura Zainal yang mengatakan dia orang ni UMNO juga punya kerja yang sibuk suruh orang Melayu nyanyi lagu anak kecil. Ya, saudara Azura, saya kadang-kadang bersetuju dengan pandangan anda. Tapi memang itulah yang kita ratap. Tapi apakah kita harus meratapkan lagu anak kecil main api, terbakar hatinya yang sepi, air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Ini ratapan. Apakah kita akan terus meratap di bumi kita sendiri tanpa adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh pimpinan? Di sinilah saya merasakan kita mesti meneruskan perjuangan ini. Saudara Mat Sepana, kebenaran tetap bersama dengan bosku. Bagi saya, saudara Abdul Jalil Osman, saudara Rahman Abu, saudara Datuk Anwar Bakar, saya hanya melontarkan pandangan dan mendoakan ada kesedaran di hati mereka bernama pemimpin agar sayangkan bangsa. Janganlah bila anda berada di anjung kuasa, anda memiliki kuasa, saudara, maka anda lupa pada warga bangsa. Saya lihat apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahukan supaya diwujudkan Kongres Ekonomi Bumiputera ini, bahawa beliau mahukan ada sesuatu perlu dilakukan. Untuk kita tidak mahu lagi meratap anak kecil main api, terbakar hatinya sepi, air mata bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Cukup-cukup dah. Kita harus mendabik, bukan nak dabik dada untuk act orang, tidak, saya. Paling tidak pun kita tak mahu, macam saya katakan semalam di tengah-tengah kota raya, warga miskin Tegar ni orang kita, saudara. Dan macam saya katakan bahawa kalau deretan kedai, harta tanah, berapa ramai orang kita punya, saudara. Kenapa ia dikhianati? Saya merasakan ada pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka bernama pemimpin. Saya itu saja, Selamat Sepana. Bagi saya lain tak ada. Saya cuma mahukan melihat warga bangsa kita kembali menebus maruah ekonominya. Maruah ekonomi, saya bukan minta mereka untuk berperang, tidak. Saya bukan bersikap chauvinis, tidak. Tapi rasanya tak adil lah. Keadilan ekonomi itu tidak tercerna apabila saya melihat kekayaan yang dimiliki oleh orang lain berderet. Daripada 50 orang yang terkaya, 3 orang saja orang Melayu, saya. Tan Sri Syed Mukhtar, Tan Sri Azman, dan juga seorang lagi tadi, siapa tu? Yang saya lihat Syed Azman. 3 orang saja, saudara. Bagi saya tak fair lah. Very, very unfair. Jadi di sinilah saya katakan perlunya dilakukan anjakan paradigma untuk menebus
maruah ekonomi Melayu. Bukan menambah maruah Melayu, tidak saudara. Maruah ekonomi Melayu. Ya saudara, saya tak mau menyalahkan sesiapa. Yang sudah. Sebab itu saya mengatakan kepada yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, sering-seringlah berbual-bual dengan Yang Mulia Tengku Razak Hamzah, kerana beliau tahu cara macam mana mau menyantuni agar warga bangsa kita kembali menebus maruah ekonominya. Jumpa lagi besok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.